A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita sama-sama memulakan dengan sama-sama kita membaca insyaAllah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, Engkau ajarkanlah kepada kami sesuatu yang memberi manfaat kepada kami, dan manfaatkanlah ya Allah apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam kita pada malam ini, Tuan Bilal yang volunteer, dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat di mana saja berada, sama ada di Masjid Beribi pada malam ini ataupun juga yang berada di mana-mana di dalam online pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berehat, kita dah kelas kita ini, sesi kita ni selama 2 bulan. Sekarang dah masuk bulan Zulqa'dah. Kita mulakan kembali insya-Allah. Kalau tak ada masalah, kita niatkan insya-Allah sampai kepada Syaban tahun depan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan sambung giliran saya. Jadi dengarnya minggu ni lah permulaan kelas di masjid kita ini, dan saya menjadi orang yang pertama lah untuk membuka majlis pada malam ini, pada minggu ni. Terima kasih yang buka lampu. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan bersama-sama dengan semua ahli-ahli jemaah semua untuk membaca serba sedikit tentang kisah-kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quranul Karim. Jadi sebab 2 bulan ya, jadi kita refresh balik. Kenapa kita membaca kisah Nabi-Nabi ni? Kerana yang pertamanya, tidak adalah contoh yang paling baik bagi kita melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian selepas daripada itu nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ini Allah Subhanahu wa taala telah utuskan mereka pada setiap umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setiap umat tu ada seorang nabi, seorang rasul. Rasul-rasul ini sangatlah ramai. Bilangan mereka dikatakan oleh ulama 313 orang rasul-rasul. Nabi-nabi lagi ramai, 124,000. Tetapi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran hanyalah 25 orang sahaja. Kalau cerita banyak-banyak nanti kita pun tak telarat nak baca nanti kan. Nak ingat. Ini wajib kita tahu ni, 25 orang. Jadi semua orang Islam dia kena tahu. Bukan sekadar tahu Nabi, ada Rasul, tapi mesti tahu 25 orang. Kenapa mesti tahu? Kerana Allah Ta'ala sebutkan 25 orang ni nama-nama mereka dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada nama-nama yang Allah Ta'ala sebut, tapi mereka ni bukan Nabi. Ada yang mana mereka ini Allah Ta'ala sebut mereka bukan Nabi, dan ada yang Allah Ta'ala sebut tapi tidak disebutkan namanya.
Jadi ada orang macam tu, ada yang Allah Ta'ala sebut cerita dia tapi dia bukanlah tak ada nama dia. Sebagai contohnya ialah orang yang mengikut Nabi Musa alaihi salam untuk pergi belajar dengan Khidir. Khidir pun tak ada sebut dalam Quran nama dia disebutkan dalam hadis. Cuma watak dia, cerita dia disebutkan oleh Al-Quran. Jadi yang tu yang pertama lah, mereka ni adalah contoh yang terbaik. Sebab itulah kita, kalau kita nak tahu contoh, nak ikut, maka ikutlah mereka. Kemudian yang keduanya, mereka ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Bukan sedikit. Dalam Al-Quran, cerita sahaja ada lebih kurang 1/3 daripada Quran. Quran ni kalau kita katakanlah 30 juzuk, maknanya 10 juzuk lah lebih kurang, bukan 10 juzuk tapi dia berselerak di sini, di sini, di sana. Tapi 1/3 daripada Quran ni adalah cerita. Maknanya banyak sangat cerita dalam Quran ni. Cerita dalam Quran ni bukan hanya untuk seronok-seronok, bukan untuk siok-siok dengar cerita, bukan ni bukan novel, bukan cerpen, bukan movie, bukan apa, tapi cerita ni untuk ambil pengajaran. Dan kisah-kisah dalam Quran ni hampir kesemuanya, bukan semua, ada juga kisahnya ialah kisah yang bukan Nabi, bukan Rasul 25, seperti kisah Zulkarnain contohnya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi, dia bukan Rasul tapi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Tapi yang lain daripada itu, maka banyaknya adalah cerita kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang 25 orang. Jadi oleh kerana itulah, maka sangat-sangat patut kita ni sebagai orang Islam, kita tahu mereka ni, dan tahu, bukan tahu nama sahaja, tapi tahu apa yang berlaku pada mereka. Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka, Allah Ta'ala sebutkan cerita mereka. Tidak semua cerita tentang mereka ni, tidak semua Allah Ta'ala cerita. Kisah Nabi-Nabi contohnya ialah Nabi Nuh alaihi salam, lahir dia bila, ayah dia siapa, apa nama ayah dia, tahun berapa, kawasan mana. Semua perkara-perkara ni tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma diceritakan oleh orang lain. Jadi itulah di antara perkara yang penting lah, kenapa kita ni belajar sangat tentang, kita nak dengar kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran ni. Kemudian satu lagi peringatan yang kita pernah sebut dulu ialah bahawa kisah Nabi-Nabi ni, mereka ini dah lama sebelum daripada Nabi Muhammad. Jadi oleh kerana lama sangat dan tidak ada lah yang tertulis di mana-mana, tak ada pada batu ke, tak ada pada kertas ke, tak ada pada buku ke, tidak ada. Nak ambil daripada mana cerita-cerita mereka ni? Jadi banyaklah cerita-cerita dari Nabi-Nabi terdahulu ini yang kita sebenarnya tidak tahu kalaulah Allah Ta'ala tak ceritakan kepada kita dalam Quran. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita, maka itu adalah dipanggil sebagai ahsanil qasas, ataupun dipanggil qasasul haqq, dipanggil kisah-kisah yang sangat benar, sangat betul, dan kisah yang terbaik. Ahsanul qasas ni maknanya yang terbaik, tak ada lebih yang baik daripada itu lagi. Ada juga kisah-kisah banyak yang kita dengar tentang Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul ni ialah kisah-kisah bukan daripada Quran. Bila bukan daripada Quran ni, datangnya daripada mana? Biasanya ialah datangnya daripada saluran ataupun yang kita panggil sebagai Israiliyat. Dipanggil Israiliyat. Israiliyat ni apa benda ni? Iaitu kisah-kisah daripada yang diceritakan oleh Bani Israel. Siapa Bani Israel ni? Iaitu pengikut-pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang kita panggil biasanya ialah orang Yahudi dan juga orang Kristian, yang datang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cerita ni, Israiliyat ni boleh sampai kepada orang Islam? Apa ginilah, dia mudah saja. Dia apabila mereka ni masuk Islam, mereka ni orang Kristian dulunya, orang Yahudi dulunya, bila mereka masuk Islam, mereka bawa bersama-sama dengan mereka cerita-cerita tu, lalu diceritakan kepada orang Islam. Jadi orang Islam pun ambil lah cerita-cerita tu. Di sinilah berlaku sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata,
wa hadithu an bani Israil wala harash wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi soalan dia, boleh tak kita cerita kalau cerita itu daripada Bani Israel? Jawapan dia, nak cerita boleh. Kalau kita dengar cerita tu, nak cerita boleh, tapi kita mesti tahu bahawa cerita ini adalah daripada Bani Israel. Cerita ini adalah Israiliyat. Kalau kita kata bahawa cerita ni daripada Nabi kita, Nabi Muhammad yang cerita, sedangkan Nabi tak cerita pun perkara ni, maka itu adalah menjadi satu kesalahan. Kesalahan dia bukan kesalahan kecil, kesalahan besar. Bukan kena hukum bunuh, tapi Nabi SAW kata dalam hadis dia, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong ke atas aku, maknanya aku tak sebut satu benda, tapi dia kata aku sebut. Bukan Nabi sebut, tapi dia kata Nabi kita sebut, Nabi sebut dalam hadis sebut. Nabi kata orang yang berkata begitu, maka disediakan tempat dia dalam neraka. Jadi artinya masuk dalam, ulama kata masuk dalam dosa besar. Siapa yang mengatakan satu benda yang Nabi tak kata, cerita satu cerita yang Nabi tak cerita, maka perkara itu masuk dalam dosa besar. Jadi jaga-jaga, moga-moga kita terpeliharalah daripada benda ni. Cerita yang daripada kisah-kisah Nabi terdahulu yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, cerita itu Israiliyat, maka kita cerita juga tanpa kita beri maklum, kita beri warning, kita bagi disclaimer bahawa benda ni adalah kisah daripada Israiliyat, maka dia boleh jadi dosa besar. Takut orang salah faham, orang kata, orang ingat, orang fikir ini adalah kisah daripada hadis. Jadi itulah, jadi sebab itulah makna kita ni dalam sesi kita ni, dalam pengajian kita ni, kuliah kita ni, pada setiap hari Rabu ni, kita katakan bahawa kita akan hanya ambil daripada Quran sahaja. Kita tak ambil daripada kisah-kisah yang bukan Quran, ataupun bukan daripada hadis Nabi yang sahih. Kalau kita sebut, kita akan sebutkan bahawa itu adalah kisah Israiliyat, supaya kita ni clear, kita ni jelas. Jadi sekarang ini insya-Allah kita akan masuk pada malam ni, kita akan sambung kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita dah habis pada dulu pada bulan Syaban, pada bulan Rejab dulu, tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, kemudian kisah Nabi Syith, kemudian kisah Nabi Idris. Jadi kita masuk kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia, kisah-kisah dalam Quran ni ada 3 jenis, ada 3 kategori, ada 3 bentuk. Yang pertamanya kisah yang Allah Ta'ala cerita sikit saja, nama dia, sebut nama saja dalam Quran, sebut nama sikit, kemudian itu saja. Kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali. Sebut pun sebut tak tahu, tak sebut penuh cerita dia, hanya sebut dia ni seorang Nabi, dia ni seorang Rasul, kemudian dia ni orang baik, macam ni, itu saja. Allah Ta'ala tak sebut cerita dia bagaimana. Ada jenis yang kedua, Allah Ta'ala cerita Nabi dengan agak panjang, sederhana panjangnya. Yang pertama tadi, contohnya ialah seperti contoh Nabi Zulkifli, contohnya seperti Nabi Ilyas, contohnya seperti Nabi Ilyasa. Tu pendek-pendek tu, tak banyak. Yang kedua ni, kategori yang kedua ialah kisah Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tapi taklah panjang sangat, tapi taklah pendek, sederhana lah kita kata. Ni kisah Nabi-Nabi ni seperti contohnya ialah Nabi Zakaria, contohnya Nabi Yahya. Dia ada disebut, tetapi tak panjang. Ada seterusnya yang ketiga ialah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ceritanya panjang, banyak tempat. Biasanya mereka ini ialah yang 4 orang tu, 4 orang yang kita panggil sebagai ulul azmi. Dia ada 5 orang ulul azmi ni. Satunya ialah Nabi kita lah yang menjadi ketua kepada ulul azmi. Tapi yang lain ni ada 4 orang lagi, iaitu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa. Ada 2 ayat, kalau nak mudah ingatlah, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ada 1 N, Nabi Nuh,
yang ketiga Nabi Musa M, jadi MNII, gitulah. Satu lagi Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup 5. 5 ini dinamakan sebagai ulul azmi, nama dia. Jadi ulul azmi ini bukanlah nama kena minum air dulu. Bismillah. Nah, 5 orang ni bukan yang di nama tu ulul azmi tu. Terima kasih. 5 orang tu bukannya nama diberikan oleh ulama, tapi ulul azmi tu nama tu diberi namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, ulul azmi minar rusul. Allah Taala kata, ulu ni maknanya ialah yang mempunyai, azmi ni ialah keazaman. Kalau orang nama azmi itu maknanya ialah keazaman, orang yang berazam, mempunyai azam yang kuat, kesungguhan nak buat sesuatu benda. Jadi kelima-lima orang ini disebut sebagai ulul azmi kerana mereka ni mempunyai keazaman yang kuat nak buat sesuatu. Nak buat apa? Nabi ni nak buat dakwah, nak bekerja untuk menyebarkan agama, bersungguh-sungguh macam mana Allah Ta'ala ceritalah dalam Quran. Bila kita baca kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Nuh, baru kita faham mereka ni memang hebat, bersungguh-sungguh. Tapi bila kita kata mereka ni bersungguh-sungguh, adakah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain tidak bersungguh? Bersungguh juga mereka ni, tapi yang ni lebih lagi bersungguh. Ni sampai kita kata ekstra bersungguh ni. Yang tadi tu bersungguh juga. Kalau kita ni tak adalah bersungguh tau. Kalau tak, kita ni pula jadi kita ni slow lah, slow and steady lah, gitu. Sepatutnya kita ni ambil lah pengajaran daripada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tu buat kerja menyebarkan agama ni, hidup untuk menyebarkan agama, bukan hidup untuk kita kata apa ni, hidup untuk hidup saja kan. Hidup semata-mata hidup untuk menyebarkan Islam. Jadi pada malam ni kita akan masuk kepada ulul azmi yang pertama, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kita akan cuba ambil perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Nuh yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Yang perkara pertama ialah Nabi Nuh ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak 43 kali dalam Quran. 43 kali, lebih daripada 40 kali. Kemudian lebih daripada 10 surah dalam Quran. Surah ni ada 114, ada pendek, ada panjang. Jadi banyak kalinya sampai 10 surah. Dan semua surah-surah yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam ni adalah surah-surah yang turunnya di Mekah. Di Mekah bukan di Madinah. Kalau kita tengok kenapa di Mekah, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah ni berdakwah melawan dengan orang-orang Quraisy ni. Susah dakwah kepada mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kisah Nabi Nuh supaya memberi inspirasi, memberi pengajaran, memberi supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni tengok bahawa Nabi Nuh ni dia bukan hanya berdakwah dengan main-main, tapi bersungguh-sungguh. Jadi kamu wahai Muhammad hendaklah bersungguh-sungguh sebagaimana bersungguhnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi kita ni semasa berada di Mekah berdakwah, di Madinah pun berdakwah juga. Tapi berdakwah di Mekah ni lain daripada berdakwah di Madinah. Berdakwah di Mekah ni, tinggal di Mekah, berdakwah dengan berhujah, bersungguh. Tapi bila sampai ke Madinah, Nabi kita dah jadi seorang ketua negara. Jadi berdakwah sebagai seorang ketua negara. Kalau di Madinah, jadi lain sikit. Nabi-Nabi ni, yang banyak daripada Nabi-Nabi ni, hampir kesemua mereka ni tidak pernah menang dari segi maknanya jadi ketua, kecuali beberapa orang saja. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dia sempat jadi raja. Kemudian anak Nabi Daud alaihissalam iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun jadi raja. Kemudian seorang lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf
walaupun kena campur dan telaga begini begitu, akhirnya dia jadi menteri. Dia jadi menteri keuangan negeri Mesir semasa akhir hayat dia. Jadi makna itulah sahaja nabi-nabi yang jadi ketua. Nabi-nabi lain tak sempat jadi ketua, masing-masing berdakwah, dan akhirnya ada yang mati dibunuh, macam-macam, dan ada yang mati dalam keadaan tidak sempatlah untuk ni. Jadi yang berlaku kepada Nabi Nuh ini, Nabi Nuh ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala cerita banyak dalam Quran tentang kisah dia berdakwah kepada kaum dia. Jadi sampailah kita kata yang kita sebut ada 10 surah dalam Quran, seperti surah A'raf, surah Yunus, surah Hud, surah Anbiya, dan juga ada satu surah nama dia surah Nuh dalam Quran. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ini, dia dengan Nabi Adam alaihi salam, kita kata Nabi Adam adalah nabi yang Allah Taala turunkan daripada syurga, kemudian dia dapat anak yang ramai. Kita ceritakan dulu anak dia, dua anak Nabi Adam ini telah Allah Taala ceritakan dalam Quran, dia bergaduh. Akhirnya seorang bunuh yang lain, seorang lagi bunuh yang seorang lagi tu. Itu Allah Taala cerita dalam Quran. Nak ceritanya ialah adanya bermulanya keturunan Nabi Adam alaihissalam ni yang jadi perangai tak elok. Yang lain tu perangai elok, beriman. Tapi lama kelamaan apabila Nabi Adam dah mati, dah meninggal, maka selepas daripada tu anak dia masih jadi baik, mengikut syariat, mengikut Islam, kata. Kalau ikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut Islam. Kemudian lama-lama mereka ni mulalah yang terjadinya ialah ada di kalangan mereka ni orang-orang soleh, orang soleh, orang yang baik di kalangan umat-umat Nabi Adam alaihissalam ni, keturunan daripada Nabi Adam. Ada 5 orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, nama ada 5 orang soleh, keturunan daripada Nabi Adam ni, iaitu seorang bernama Waddun, seorang bernama Suwa', seorang bernama Yarus, seorang yang bernama Ya'uq, dan seorang bernama Nas. Itu 5 orang. Nama-nama tu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi apabila dah lama kelamaan ni orang-orang soleh ni, dia mengajak kepada yang betul lah. Dia tak sebutlah sama ada orang soleh ni nabi ke tak nabi, kita tak tahu. Tapi apabila orang-orang ni mati, 5 orang ni mati, orang soleh ni, orang-orang yang tinggal kemudian ni, yang betul lah, yang pengikut-pengikut dia ni, mereka mula membuat gambar kepada ni orang-orang soleh ni. Lepas buat gambar, lama-lama buat patung. Dia mula develop dia punya. Mereka tak sembah, tapi cuma buat gambar untuk memperingati. Ditampal, digantung, diletak di rumah dan sebagainya. Apabila generasi yang buat gambar, buat patung ni mati, lahirlah pula anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi bila mereka tanya siapa ni, tu dia kata yang ayah-ayah kita dulu, datuk-datuk kita, nenek-nenek kita dulu cerita, inilah dia orang-orang soleh di zaman mereka. Lama kelamaan generasi tu mati, datang generasi lagi, generasi demi generasi, lama-lama mereka sembah patung-patung tu. Jadi sebab itulah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh buat gambar, tak boleh buat patung. Tak boleh buat gambar, buat patung lagi tak boleh. Buat patung orang-orang yang hidup, ataupun binatang-binatang yang hidup, benda hidup. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang membuat gambar maka dia akan diazab di hari akhirat nanti dengan disuruh untuk menghidupkan apa yang dibuat tu. Mana boleh hidup kan, tak ada ruh, tak ada nyawa, nak hidup macam mana? Patung macam mana nak buat? Jadi inilah yang berlaku selepas daripada tu. Akhirnya sampailah kepada, kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ni sembah patung. Jadi Nabi SAW tak benar kita. Jadi patung ni, patung anak patung ke apa benda patung lah, semua tu tak boleh, kecuali dalam hadis yang benar kan ialah patung, anak patung untuk permainan kanak-kanak sahaja.
Yang disepak, yang ditendang, yang diterajang, yang diponyok, yang dipenyek, itu boleh. Yang lain tak boleh. Tak kira lah patung apa, patung piala ke patung apa kita letak di rumah, tak boleh. Patung benda-benda hidup. Kalau nak buat patung, buat benda-benda mati. Patung apa? Patung bulldozer kata, mana tahu kan. Nak letak patung apa? Patung tayar ke, patung bola ke, suka bola letak patung bola situ. Patung juga tapi bola. Jangan orang main bola, suka main badminton, gantung je buat patung raket badminton. Dah suka sangat benda. Tak tahulah kan apa-apalah. Jadi kalau kipas boleh lah kan. Patung kipas kita, suka kipas, letak patung kipas. Tapi patung yang benda hidup tak boleh. Tak boleh diletakkan di atas. Kalau nak ada juga, mestilah benda tu benda yang ni. Jadi ada orang gantung kan, kadang-kadang gantung pada kereta, anak monyet, anak apa kan. Tak tahulah kan, macam-macam kan. Itu termasuk benda-benda yang ulama kata tak boleh. Yang gambar, gambar ni pun ulama-ulama kata pun tak boleh juga, jika sekiranya gambar itu gambar penuh, dan apatah lagi kalau gambar tu gambar orang kafir yang tak ada kaitan dengan kita. Gambar orang kafir macam mana? Gambar pemain bola kafir ke, kita minat bola, gantung pemain bola di dinding tu kan, besar-besar. Jadi tak boleh. Apa ni, gambar orang kafir, artis, kita minat sangat artis Korea kata kan, gantunglah BTS tu, tok di dinding tu, gambar walaupun tidak patung. Ulama kata tak boleh juga. Gambar kita sendiri, kita baik kot, kita orang soleh kot, eloknya pun setengah ulama kata jangan gantung, jangan letak tinggi gambar kita pun. Jadi kalau nak letak juga, cuma perkara ni adalah khilaf sikit dalam masalah kalau gambar orang-orang soleh. Tapi kalau gambar orang kafir, itu memang tak boleh letak. Sebab apa? Mengagungkan orang-orang kafir. Tak kira lah mereka ni apa pun, tapi selagi mana mereka ni main bola, tak main bola, businessman ke apa benda, kalau mereka ni kafir, jangan letak gambar dia. Kalau patung memang tak boleh. Itu sebab apa tak boleh ni? Sebab ni lah kisah ni bermula daripada kisah zaman Nabi Nuh lagi ni, lama dah. Dibuat jadi macam tu, develop perlahan-lahan, akhirnya jadi sembah. Kita kata kita tak sembah, walaupun tak sembah pun hukum dia dah tak boleh meletakkan patung di dalam rumah. Nabi SAW ada satu hadis dia kata Nabi tak masuk, malaikat tak akan masuk rumah yang nombor satu ada anjing, yang kedua ada cross, dan yang ketiga ada patung. Malaikat tak masuk, bagus lah tak, kita boleh buat jahat lah dalam tu. Tak, malaikat rahmat yang tak masuk, bukan malaikat yang menulis tu. Kalau malaikat menulis tu tak masuk, bagus lah kita letak patung banyak-banyak, dia tak masuk, kita pun buat jahat lah tu. Dah dia tak tulis. Tak, yang tu masuk, yang kiri kanan roket atik tu masuk, tulis. Yang tak masuknya malaikat rahmat. Bila malaikat rahmat tak masuk, rumah tu penuh dengan puaka dah orang panggil dia rumah berpuaka, rumah penuh dengan hantu. Malaikat tak masuk, bila malaikat tak masuk, hantu dah masuk, jin apa benda semua masuk. Padan lah, tidur payah bangun, pagi-pagi dah payah bangun subuh, macam-macam sekali lah berlaku ni. Anak jadi degil, pelajar tak masuk, ataupun macam-macam lah yang boleh jadi. Jadi dia kata peristiwa ni bermula dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni nama Nuh ni, Nuh ni nama dia panggil nama ajam. Jadi nama ajam ni ialah maksudnya bukan orang Arab lah, bukan Arab. Sebab apa? Sebab Nuh ni, zaman Nabi Nuh ni belum ada lagi Arab ni. Orang Arab yang pertama sekali yang bercakap Arab ialah kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad. Nabi Hud ni datang selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Lepas daripada banjir, lepas daripada manusia pun berpecah pun, ada sekelompok pergi sini, sekelompok sini. Masa tu start lah timbul bahasa Arab ni. Macam mana boleh timbul? Saya mana tahu, saya tak tahu kan. Itu Allah Ta'ala yang dah tetap dah kan, bahawa akhirnya jadi bahasa ni, akhirnya jadi macam-macam bahasa. Pergi ke India saja ada beratus-ratus bahasa di India. Di tempat kita tak banyak lah bahasa, ada sikit-sikit kan. Ada bahasa Kedayan, ada bahasa Tutong, itu pun dah pening dah kita setengah tu kan. Apatah lagi kalau pergi ke India, pergi ke Indonesia tu macam-macam bahasa lagi. Itu bahasa tu macam mana boleh timbul ni, Allah Ta'ala punya kerja, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala. Kalau kita fikir Nabi Adam bercakap bahasa apa, kenapa timbul bahasa-bahasa? Itu Allah Ta'ala dah tetap dah.
dijadikan kita ni pelbagai bahasa, pelbagai bangsa. Jadi antara Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ni memang keturunan daripada Nabi Adam lah. Kita pun keturunan Nabi Adam juga dah. Kita keturunan Nabi juga cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Jadi disebut sini, dia kata antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam berapa lama? Berapa jarak? Di sini datanglah Israiliyat. Israiliyat ni cerita, dia kata ada cerita Nuh ni bin sekian, bin segini, bin begini, bin begini, bin begini, sampailah kepada Nabi Adam. Jadi cerita tu cerita Israiliyat. Tak betul, tak tahu betul ke tak betul, cakap boleh lah tapi dia adalah Israiliyat. Sebab dalam Quran tak cerita, dalam hadis tak cerita. Kemudian jarak masa di antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam berapa lama? Hanya ada satu hadis saja yang ceritakan tentang jarak masa ni, masa berapa lama ni, iaitu satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibni Abbas yang cerita pasal masa ni, masa di antara dua-dua ni. Iaitu hadis ni ceritakan bahawa di antara Ibnu Abbas berkata, bukan Nabi berkata ni, Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas ni maknanya ialah sepupu Nabi. Dia ni sempat bersama dengan Nabi, sahabat lah. Cuma dia ni masa tu masih kecil lagi. Dia masa kecil Nabi dah wafat. Ibnu Abbas pernah berkata, dia kata jarak di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam 10 kurun. 10 kurun ni maksud apa? Dalam bahasa Arab, kurun ni bukan 100 tahun. Yang kurun bahasa Melayunya 100 tahun. Tapi kurun dalam bahasa Arab yang sebut dalam Quran tu, al-qurun, al-qarni, kam min qarnin, kurun tu dalam bahasa Arab maksudnya ialah satu generasi. Cuma kita sekarang ni umur kita biasa berapa? Purata umur orang atas dunia sekarang ni 70 tak? Kalau di Brunei ni 70 lebih macam tu lah. Dia ada purata dia tu. Jepun tinggi sikit, ada setengah-setengah orang di Afrika tu dia rendah sikit. Tapi pusing umur ni Nabi kita SAW kata umur umat aku ni di antara 60-70 macam tu je, tak lebih. Jadi maknanya kalau kita kata satu qarnin, satu generasi ialah 70. Sebab itulah dia kata dulu sekarang ni dia timbul lahir kurun 100. Ini bahasa Arab saya kata bukan cerita bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu memanglah kurun, tengok kamus Dewan tu dia tulis itu, kamus Dewan Bahasa dia kata 100 tahun Tapi qarnin dalam Quran maksudnya satu generasi. Bila bila Ibnu Abbas dia kata di antara Nabi Adam sehingga Nabi Nuh 10 kurun, ulama-ulama pun buatlah penafsiran 10 kurun artinya 10 generasi. Satu generasi berapa tahun? Satu generasi. Zaman sekarang ni satu generasi lebih kurang 70. Zaman Nabi Adam dulu satu generasi tu umur dia berapa? 1000. Jadi maknanya, contohnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh umur dia berapa? Umur dia 1000 lebih. 1000 lebih padan dah Sebab apa? Sebab orang zaman tu kalau mati cepat-cepat tak sempat lah dunia ni nak tersebar nak begini. Dah lah orang berapa kerat je pada masa tu jadi ulama kata, ni penafsiran ulama nafsirkan kata-kata Ibnu Abbas 10 kurun tu. Jadi dia kata umur manusia pada masa tu ialah 1000 tahun purata-puratanya. Jadi kalau 1000 tahun satu generasi, kalau 10 generasi artinya 10,000 tahun. Jadi di antara dia buat penafsiran, dia kata ialah di antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh ialah 10,000 tahun. 10,000 tahun bukan 1000 tahun. Jadi maknanya sini itu penafsiran lah yang dibuat oleh ulama-ulama terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Bukan kata Nabi kata Ibnu Abbas. Jadi apa pun kita tu penafsiran ulama. Jadi kita kembali semula lah kata, maknanya artinya ialah lama. Yang kata Nabi Nuh alaihi salam tu 1000 tahun umur itu di mana? Tu dalam Quran sebut. Dalam Quran memang sebut Kita akan tengok nanti
perbincangan ni, kisah dia macam mana dia kata, iaitu dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14 Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami hantar Nabi Nuh ni kepada kaum dia, dan dia telah berada bersama dengan kaum dia selama 1000 tahun, melainkan tolak 50. Tu surah Al-Ankabut, maknanya 1000 tahun tolak 50, jadi 950. Jadi Nabi Nuh ni duduk bersama kaum dia saja 950 tahun. Itu bersama kaum dia. Lepas daripada kaum dia tu naik kapal lagi, mendarat lagi, sebelum lagi dia besar tu jadi maknanya ialah ulama kata lebih kurang sekitar umur dia ni 1000 lebih sikit. Tu umur seorang manusia pada masa tu. Kemudian pula Nabi SAW ada sebut bahawa orang pada masa tu seperti kaum Ad. Nabi sebut mereka ni tinggi-tinggi 60 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Hasta mana? Hasta kita. Ni hasta. Jadi kalau ni sekaki setengah, kita kata sekaki setengah hasta kita. Jadi maknanya kalau 60 bermakna ialah 90 kaki tau. 90 kaki nak masuk masjid ni tak lepas. Duduk atas tembus atas 90 kaki. Pokok tu dia main, dia ambil gitu kan, 90 kaki. Tu Nabi Adam, Nabi kata 60 hasta tinggi dia. Jadi erti di sini adalah manusia pada masa itu saiz dia besar. Kemudian yang kedua ialah umur dia panjang. Jadi semua sekali dia kata tadi habis itu. Sekarang ni kita tengok lagi seterusnya ialah tentang Nabi Nuh ni. Baru cerita tentang Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni pula Allah Subhanahu wa taala tak sebut. Dia sebut cerita Nabi Nuh ni nombor satu ialah dia ada anak. Kemudian yang keduanya dia ada ayah. Dia ada, memanglah dia ada ayah, ada ayah, ada mak. Kemudian dia ada isteri. Dalam Quran disebut pasal isteri Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut ayah Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut mak Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut anak Nabi Nuh. Tapi semua tak sebut nama. Hanya Allah Ta'ala sebut dia isteri. Isteri dia macam mana? Isteri dia tak nak beriman. Allah tak sebut dalam Quran. Maknanya tak nak beriman, dia syirik maknanya. Kemudian ayah dia macam mana? Ayah dia beriman. Mak dia macam mana? Mak dia beriman. Anak dia kata ada 3, seorang tak nak beriman. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cuma Allah Ta'ala tak sebut nama dia. Seterusnya ialah selepas daripada tu, jadi cerita ni dalam hadis Nabi tadi tu, dalam hadis Ibnu Abbas tadi tu, Ibnu Abbas sebut antara nombor satu tadi disebut ialah di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun. Kita sebut 10 kurun lah. Tafsir tu macam-macam. Yang keduanya dalam hadis Ibnu Abbas tu dia sebut masa selepas daripada Adam, sebelum daripada Nabi Nuh, manusia ni berada di atas Islam, kata, di atas syariat Islam. Kemudian mereka mula sesat. Bila Nabi Nuh datang, semua sesatlah. Tak ada orang pada zaman Nabi Nuh tu yang beriman. Maknanya semua sekali tu kafir semua sembah berhala. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh AS nak bawa balik mereka ni kepada agama yang betul. Itu dinamakan dalam Quran sebagai mubasyirin wa munzirin. Dia panggil mubasyirin wa munzirin, memberi khabar gembira, cerita pasal syurga. Kamu semua kena balik kepada Allah, dan kemudian kamu nak tinggalkan apa yang kamu buat ni, kerana ini yang kamu buat ni akan masuk neraka. Itu munzirin. Jadi mubasyirin wa munzirin. Kemudian selepas daripada tu, cerita Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, mula-mula Allah Taala ceritakan kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh pun dapat wahyu, kemudian dia pun mula berdakwah, mengajak kepada kaum dia supaya beriman. Orang putih buat movie. Ada movie lebih kurang berapalah 4-5 tahun lepas. Ada satu movie tajuk dia Nuh, Noah lah dia sebut, Noah. Dalam sekarang ni boleh tengok belaka kan, filem tu tak boleh masuk ke tempat kita di Malaysia pun tak boleh masuk, di sini pun inilah tidak dibenarkan. Tempat orang Kristian pun
tak percaya kepada movie tu, tapi dia buat. Orang buat movie Hollywood kan, bukan kira, yang penting ramai orang tengok, dapat berapa juta, tu yang penting, dapat duit. Tapi filem tu dia buat cerita pasal Nabi Nuh. Sekarang ni kita boleh tengok kan, orang kata tak boleh tengok pun boleh tengok juga dalam YouTube tu kan, tengok ada dalam tu, dia buat lah. Tapi bila tengok tu memang lah orang putih merapu-rapu sekali lah cerita, macam-macam pelik. Tapi dia kata ambil daripada Bible, dia kata. Jadi cerita sini dalam Quran, dalam Bible tu macam-macam cerita pasal Nabi Nuh, memang ada. Dalam Taurat pun ada. Dalam Quran yang kita tengok ni ialah Nabi Nuh alaihi salam ini, dia ni yang pertama sekali, dia ni adalah untuk kaum dia sahaja. Pada masa tu ada banyak kaum kau. Kita kata Nabi Adam ni dia berpecah tak Nabi Adam ni selepas anak dia ni dikatakan 40, tu bukan dalam hadis. Tapi dia kata anak dia 40. Bila anak dia 40, lepas tu yang bergaduh tu, yang tu satu tu lari dengan isteri dia. Lepas tu beranak pinak mana tak tahu lah kan. Tapi lama kelamaan, yang kita kata tu, dia ada antara mereka menjadi sesat. Lama kelamaan semua sesat. Jadi bila Nabi Nuh alaihi salam datang ni, itu memang sifat apa ni, Allah Ta'ala setiap kali umat manusia ni sesat, maka Allah Ta'ala akan utuskan Nabi, utuskan Rasul. Macam itulah. Jadi ramai-ramai Rasul dan juga Nabi tu memang macam tu. Dan sifat Rasul-Rasul yang kita sebut tadi ialah Rasul-Rasul dulu sebelum daripada Nabi Muhammad hanya untuk kaum dia sahaja. Jadi Nabi Nuh ni untuk kaum dia sahaja. Kalau ikut manusia lah sebelum daripada Nabi Muhammad berselerak dah kan. Ada duduk di Afrika, ada tinggal di Eropah, di Amerika pun ada mungkin, tak? Saya tak tahu juga lah. Agak-agak ada lah kan, takkan ada Red Indian ke apa ke, ataupun duduk di Rusia ada mungkin, duduk di tengah-tengah China pun mungkin ada. Tapi kita tak pernah dengar tau Nabi-Nabi ni daripada orang China, Nabi-Nabi daripada orang Rusia, daripada Afrika, Amerika Selatan, daripada mana lagi tak tahulah. Ada ke tak Irian Jaya ke, Irian ke, Papua New Guinea ke, ada tak Nabi-Nabi? Kita kena beriman bahawa semua bandar, semua kampung, semua umat ni akan ada Rasul. Dah ada Rasul. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah utuskan, hantar pada setiap umat itu Rasul. Sebab supaya nanti mereka tak boleh nak kata kami tak tahu, tak tahu yang betul, tak tahu salah. Allah Ta'ala dah utus dah Rasul untuk mereka ni. Ini sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad ni adalah untuk al-alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Insya-Allah tu. Ke dia warning. Dia warning. 2 minit lagi dah. Betul tak? Betul tak? 2 minit lagi dah. Dia panggil aku. Tu. Jadi keluar warna merah tu, dia suruh berhenti. Jadi kita cuba berhentilah situ kan. Terima kasihlah kepada jam tu yang berbunyi, bagi warning pada kita. InsyaAllah akan datang kita akan tengok pula macam mana dakwah Nabi Nuh ni kepada kaum dia. Dia ni maknanya dia apa ni, tak macam orang lain. Dia ada istimewa dia. Setiap Rasul tu ada keistimewaan dia yang akan kita tengok nanti insya-Allah. Dalam sesi akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itulah saja pada malam ni. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tu daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.